Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada penyela saya iaitu Encik Nasai. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Aikal bin Khairul Anwar, merupakan pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Saya juga merupakan salah seorang pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah yang menjalani latihan industri di Panasonic Industrial Devices Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PITMAI. Bagi latar belakang syarikat pula, Panasonic Industrial Devices Malaysia telah pun ditubuhkan pada 1972 dan berpangkalan di Seksyen 16 Shah Alam, Selangor. Ini merupakan sebahagian daripada perindustrian automasi yang ibu pejabatnya terletak di Osaka, Jepun. PITMAI ini diasaskan oleh seorang usahawan Jepun iaitu Konosuke Matsushita, dan syarikat ini mengeluarkan produk komponen elektronik iaitu kapasitor, dan syarikat ini mempunyai banyak cawangan di seluruh dunia. Ini merupakan pengasas syarikat tersebut iaitu Mr. Konosuke Matsushita. Ini merupakan carta organisasi PITMAI, di mana saya ditempatkan di bahagian kapasitor business group di bawah bahagian factory, di mana segala kapasitor yang dihasilkan adalah di bawah penguasaan atau di bawah bimbingan factory tersebut. Bagi misi dan visi syarikat ini adalah, misi Panasonic adalah untuk menjadikan peneraju dalam bidang berasaskan penjualan, perkhidmatan dan juga pemasaran barangan pengguna berasaskan elektronik. Dan juga untuk visi syarikat ini adalah untuk menawarkan perkhidmatan yang profesional kepada pelanggan dan juga pekerjanya. Untuk PITMAI Quality Slogan, di mana slogan ini akan diterapkan ke dalam semua pekerja, di mana customer first, quality first. Bermaksud kehendak customer dan juga quality produk itu perlulah seiring, di mana quality ini perlulah bersamaan dengan kehendak customer tersebut. Dan jenis perniagaan bagi syarikat ini adalah elektrik dan juga elektronik, di mana syarikat ini menghasilkan kapasitor. Syarikat perniagaan ini adalah pengeluar set elektrik untuk kelengkapan rumah dan kediaman, dan juga bagi kelengkapan sistem kenderaan dan sebagainya. Ini merupakan pengenalan kepada kapasitor, di mana kapasitor ini merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk mengecas dan membuang cas mengikut kadar yang telah ditetapkan, di mana PITMAI sini menghasilkan kapasitor mengikut pada nilai-nilai tersebut. Dan juga kapasitor yang dibuat di dalam factory ataupun V-Ship 1 ini adalah kapasitor electrolyte yang terdiri daripada pelbagai saiz, iaitu 4/5, 4/6, 5/5, 5/6, 6/5, 6/6 dan juga 6/8. Proses untuk membuat kapasitor division 1 ini mempunyai 6 proses, di mana bermula daripada proses caulking, assembly, separate printing, edging, chipping dan juga appearance process, sebelum disimpan di dalam warehouse untuk dipasarkan. Seterusnya adalah 3 musuh utama kapasitor, iaitu yang pertama ialah air, di mana ia akan menyebabkan pengeratan pada unit yang disebabkan oleh kelembapan tempat production, ataupun kelembapan ini datang daripada mungkin air minuman yang kita bawa, dan juga suhu penghawa dingin yang agak rendah akan menyebabkan kelembapan semakin meningkat. Yang kedua adalah garam, iaitu yang akan menyebabkan penghakisan pada unit yang disebabkan oleh air peluh kita, di mana mungkin pengguna ataupun pekerja yang memegang komponen dengan tangan yang basah dengan peluh mereka. Jadi syarikat ini menyediakan sarung tangan atau warm glove bagi untuk setiap pekerja. Seterusnya adalah habuk, di mana kesan dia akan menyebabkan lintah pintas di dalam unit itu, di mana disebabkan oleh kawasan production yang tidak bersih, di mana
pekerja tidak melakukan pembersihan selepas proses mereka. Ini merupakan aliran proses bagi kapasitor, di mana ada caulking, winding, assembly, sealing, vacuum, printing, edging, chipping dan juga appearance proses. Ini merupakan gambaran penuh bagi kapasitor yang dihasilkan oleh syarikat PMI tersebut. Merupakan syarikat itu mempunyai pelbagai jenis saiz. Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk gambaran kapasitor tersebut. Dan cadangan untuk bagi pihak syarikat ini adalah untuk perlulah menambahkan pekerja mahir supaya syarikat dapat mempertingkatkan lagi kualiti produk mereka dan juga mempercepatkan lagi produk mereka dalam masa sebulan. Kedua, perlu menyediakan lebih banyak kawasan tempat letak kenderaan, di mana terdapat setengah pelajar yang terpaksa meletakkan kenderaan mereka di luar tempat kawasan, di mana mereka mengambil risiko sendiri atas kehilangan kenderaan mereka dan juga kemalangan yang mungkin akan berlaku. Dan juga perlu mempercepatkan lagi baik pulih mesin yang rosak, di mana apabila mesin yang rosak itu lebih cepat dibaiki, maka penghasilan sesebuah produk dalam sebulan itu akan meningkat. Dan juga sentiasa mengamalkan disiplin pekerja, di mana pihak PMI ini perlu mengawal disiplin pekerja supaya kualiti atau mutu kerja orang semakin meningkat. Bagi pihak politeknik pula adalah perlulah sentiasa berhubung dengan pelajar yang sedang menjalani latihan industri supaya lebih senang untuk memberi info atau maklumat yang penting kepada para pelajar, supaya para pelajar tidak terlepas info atau maklumat yang penting. Dan juga perlulah membantu para pelajar untuk memilih dan mendapatkan tempat latihan industri yang bersesuaian dengan kursus yang telah diambil oleh para pelajar, supaya para pelajar dapat mengimplementasikan apa yang dia belajar di politeknik ke dalam latihan industri tersebut. Kesimpulan yang dapat saya perolehi sewaktu atau sepanjang saya menjalani latihan industri, saya dapat didedahkan dengan alam pekerjaan yang sebenar, di mana saya dapat merasai pengalaman untuk bekerja di alam pekerjaan yang sebenar. Juga saya dapat mempraktikkan ilmu yang diperolehi di politeknik sewaktu saya menjalani latihan industri. Saya dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perkilangan dan juga pengendalian mesin automatik, mana saya dapat mempertingkatkan ilmu saya bagaimana cara untuk mengendalikan mesin-mesin besar automatik. Yang terakhir sekali, saya dapat berkomunikasi dengan orang ramai dalam bidang kerja, di mana saya dapat pengalaman untuk berkomunikasi dengan ramai orang. Contohnya, saya dapat berkomunikasi dengan orang luar di sana, mempunyai ramai pekerja asing, dan juga saya juga dapat pengalaman berkomunikasi dengan orang-orang pihak atasan dan juga pihak-pihak pengurusan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.